wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhawat, dhuyuful kiram, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita merafa'kan kesyukuran kepada Allah di atas satu anugerah Allah yang cukup bernilai, cukup besar, cukup berharga. Anugerah apa? Anugerah yang Allah sebut di dalam ayat dia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah, sangat besar anugerah ini, terus sangat besar. Allah guna istilah laqad khalaqnal insana. Dia tak guna perkataan laqad khalaqnal bahaim, binatang. Dia tak guna perkataan laqad khalaqnal malaikah, atau dia tak kata laqad khalaqnal jan, tapi dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah. Artinya kita telah pun mendapat suatu nikmat yang cukup besar, yang Allah khususkan nikmat itu kepada makhluk yang dia isytiharkan di hadapan malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu dia menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa kita mau lagi? Apa lagi kita mau? Tak mana kita nak komplain? Tak mana kita nak kata hidup ni kurang sempurna, tak cukup sempurna? Tak mana kita nak beletiak, letihlah hidup ni, tak mana. Melainkan ruang letiran itu kerana kita jahil, kita tak pernah mendengar ayat-ayat Allah. Tapi Allah menyatakan hati-hati, thumma radadnahu asfala safilin. Ini yang Allah tak suka, ini yang Allah tidak suka. Sepatutnya insan yang diciptakan dalam keadaan ahsan taqwim itu, dia menjagalah, dia jagalah elok. Dia jaga supaya dia itu tidak seperti asfala safilin, makhluk-makhluk yang dikatakan bukan ahsanu taqwim. Dia kena jaga diri dia, dia kena jaga nilai hidup dia, jangan sampai dia menjadi asfala safilin. Asfal bermakna tempat yang paling rendah. Asfala safilin bermakna dia yang menjatuhkan kedudukan dia pada tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah ini apa dia, ikhwan? Allah kata Allah bagi nikmat pada manusia. Nikmat itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu nikmat. Tapi manusianya mencampakkan kehidupan dia kepada asfala safilin. Dia yang mencampakkan hidup dia kepada serendah-rendah kehidupan. Serendah-rendah kehidupan itu apa? Seperti binatang kah? Tidak. Binatang tidak rendah. Manusia mengambil manfaat dengan wujudnya binatang. Habis tu kita makan ikan, sembelih kurban. Kalau dia binatang yang hina, makan buat apa? Dia tidak hina. Allah buat itu untuk makhluk yang mulia. Allah tidak buat manusia untuk binatang. Tidak.
Tetapi yang Allah buatnya alam sejagat ini untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kami buat apa yang ada di dalam al-ardi seluruhnya itu untuk kamu manusia. Wa sakhkhara lakumul fulk wal bahr. Kami permudahkan kamu di laut, di darat. Wasyamsa wal qamar. Kami permudahkan kepada kamu bintang, matahari. Kesemuanya itu kata Allah untuk kamu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua alam sejagat ini untuk kamu seluruhnya. Tidak ada satu yang tidak untuk kamu. Semua untuk kamu manusia. Maka bagaimana manusia boleh jatuh kepada serendah-rendah kehidupan? Maka Allah pun memberi suatu jawapan secara dia panggil ghairu sarih. Ghairu sarih, ada jawapan tetapi bagi orang yang berfikir, dia bukan jawapan secara terbuka, dia jawapan secara ghairu sarih. Jawapannya ada tapi kau kena fikir. Apa dia? Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Subhanallah. Melainkan insan yang tidak jatuh ke tempat yang paling rendah, insan tidak akan jatuh, mustahil dia jatuh ke tempat yang paling rendah, hanyalah insan yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh. Maka ini nama dia jawapan ghairu sarih. Allah menjawab ada, tapi kau kena buka mata kau. Insan jatuh ke tempat yang paling rendah. Siapa insan yang jatuh? Dia tak habaq siapa yang jatuh, dia habaq yang tak jatuh. Ini bahasa Quran. Manusia jatuh ke tempat yang paling rendah. Kata binatang, tidak. Pasal ada ayat menyatakan balhum adallu. Ulaika kal an'am balhum adallu. Ada makhluk lebih seperti binatang tetapi lebih teruk dan lebih sesat daripada binatang. Artinya asfala safili ini bukan binatang, tapi rendahlah kehidupan dia, moral dia rendah, akhlak dia rendah, budi bahasa dia rendah, pertuturan dia rendah, politik, moral, muamalah, aktiviti dia semuanya rendah. Siapa yang kata rendah? Bukan manusia, tetapi Allah pencipta ahsanu taqwim menyatakan insan ini insan yang asfala safilin. Yang rendah itu kau jangan sembang lagi. Maka sembanglah yang tidak rendah. Bila kau tahu yang tidak rendah, kau akan tahu siapa yang rendah. Yang tidak rendah siapa dia? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ini tidak rendah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dia tidak rendah. Jadi yang rendah itu siapa dia? Yang tidak beriman, yang tidak beramal saleh. Allahu akbar. Rendah di mana kita kalau tidak beriman, tak beramal saleh? Rendah pada penilaian Allah Jalla wa'ala. Karena itu ada dua contoh. Dalam ahli sunnahnya ada dua contoh. Satu orang beriman tapi tidak beramal saleh, tetap rendah. Satu orang beramal saleh tapi tidak beriman, tetap rendah. Yang beriman tidak beramal saleh, siapa dia? Dalam tafsir ahli sunnah dia kata iblis. Dia beriman, dia tahu keesaan Allah, dia tahu Allah itu Rabbul Alamin. Pasal itu dalam ungkapan dia, fabi'izzatika, demi kemuliaan engkau, dia kata. Artinya dia tahu keesaan Allah. Orang yang mengetahui keesaan Allah itu orang yang beriman. Tetapi dia tidak beramal. Dia tidak mematuhi apa yang Allah arahkan kepada dia. Usjudu li Adama, usjudu li Adam. Sujudlah. Dia ada tahu, dia tahu perintah itu daripada siapa, dia tahu, tapi dia tidak beramal. Maka dia orang yang beriman tidak beramal. Nama dia iblis, dilaknat oleh Allah. Ada orang beramal tapi tidak beriman. Siapa dia? Orang kafir.
Apa Allah kata? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu dhama'an ma'a. Sesungguhnya amalan-amalan orang kafir, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir tidak ubah seperti mana kasarabin biqi'ah, seperti mana fata morgana. Yahsabuhu dhama'an, disangkakan oleh dhama'an, orang yang dahaga itu macam ayak di ujung jalan. Tapi bila dia mendekati, itu bukan ayak, hanya pergeseran udara saja. Maka orang yang beramal tidak ada iman, nama dia kafir. Orang yang beriman tidak beramal, nama dia iblis dan syaitan. Inilah yang dimaksudkan dengan summa radadnahu asfala safilin. Orang yang rendah adalah orang yang beriman tidak beramal, yang beramal tidak beriman. Allahu Akbar. Jadi yang rendah itu bukan orang miskin. Yang rendah itu bukan kaum yang bangsanya tidak dikenal. Yang tinggi itu bukan orangnya harta banyak. Yang tinggi itu bukan orangnya ada serba-serbi. Tidak. Tinggi ataupun rendah engkau di sisi Allah akan diukur. Kau iman dan beramal saleh. Kau beramal saleh, kau beriman. Maka sesiapa pun boleh jatuh dalam kancah yang tidak disedari ini. Ikhwan, di mana kita nak duduk? Kita nak duduk sama mana? Dunia penuh dengan problem. Problem saya daripada turun jabatan sampai tengok tokoh. Problem. Dia jalan, dia jam. Kawan kata tak ambil pelantar. Tak ada nak ambil. Kena bawa roti lain kali. Problem. Dunia penuh dengan problem. Ya, problem. Apa problem dunia? Nabi sebut fitnatu ummati al-mal wan nisa. Nabi kata fitnah yang bermaharaja lela dalam dunia ini ada pada dua tempat. Nabi kata pada harta kekayaan, pada harta kekayaan, dan pada wanita yang tidak diuruskan kehidupannya. Fitnah. Fitnah maksud dia apa? Ujian yang mendatangkan masalah demi masalah. Fitnatu ummati al-mal wan nisa. Fitnah yang kena pada umat aku, dia datang silih berganti. Masalah apa? Masalah harta dan masalah wanita yang tidak diuruskan. Wanita yang diuruskan, Nabi kata sebaik-baik nikmat dalam dunia. Apa Nabi kata? Kalau sahabat bertanya apakah yang paling baik dalam dunia, tentang khairul mata'. Dalam dunia ni apa yang paling baik, apa yang paling seronok, apa yang paling elok kalau kita ada? Nabi kata khairul mata' al-mar'atus salihah. Perbendaharaan yang paling baik kau ada ialah wanita yang diurus dengan agama Allah. Kalau wanita itu tidak diurus dengan agama, dia jadi fitnah kepada dunia ini. Subhanallah. Subhanallah. Harta yang tidak diurus akan bawa fitnah. Ketika itu tidak diurus dua perkara ini, bukan kata kita jadi bangsa, tidak. Nilai kita itu summa radadnahu asfala safilin. Kita rendah tapi tidak sangka. Mungkin kita naik berabus, mungkin rumah kita besar. Subhanallah. Saya pernah cerita pada antum kan, satu rumah dia ada tanah berapa ekar? 6 ekar. Rumah dia saja 2 ekar. Saya kata bukan pi dapur dia penat, pi pancok pun penat. Pi pancok daripada tempat kita kencing nak basuh tangan di sinki dalam pancok, boleh kena al-asma wal husna. Luas pancok dah. Luas. Pengalaman saya itulah. Dalam hidup ni baru tengok 2 kali rumah yang pancok luas lagu tu. Satu di Baghdad, rumah orang Baghdad memang begitu. Lagi satu inilah. Tetapi Quran menyatakan bukan isu apa kita ada, tetapi bagaimana kita berjalan dalam kehidupan ini. Kau beriman tidak? Kau beramal tidak? Kalau kau tidak beriman, kau tidak beramal, jangan bercakap di keliling kau itu kau ada apa. Kau telah jatuh pada martabat summa radadnahu asfala safilin. Tapi kalau kau tidak ada apa-apa sekalipun, ataupun kalau kau ada apa-apa sekalipun, kau beriman pada Allah dan kau beriman dan beramal saleh, engkau inilah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Jadi ahsanu taqwim ikhwan bukan soalan Allah buat design muka kita saja, tidak. Kadang-kadang anak monyet lagi cantik dari kita. Betul tak? Tengok anak kerangan yang keluar tu comel. Sampai orang tanya, agak muka aku dengan muka dia siapa comel lagi? Kita kata comel anak kerang ni. Pasal dia tak boleh rokok lagi, hang balas dah. Tetapi di mana ahsanu taqwim? Ahsanu taqwim itu ada pada allazina amanu wa amilus salihat. Walaupun dia handicap, dia cacat. Ada orang cacat di zaman Nabi tapi nilai dia besar. Abdullah bin Abi Maktum, orang yang cacat, handicap, buta, a'ma. Rajulul a'ma, orang yang buta. Tetapi nilai dia besar. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sehingga kan tidak ada perbantahan di kalangan mufassir pada perkataan anja'ahul a'ma, kesemuanya telah khitab kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini. Orang yang buta, riwayatnya diangkat oleh Al-Quran. Subhanallah. Tapi dia buta. Kalau orang masuk memina anak kita, habaq kerja tu, habaq kerja ni, kita kata buat main lah, maplay nak tengok. Anak teruna ni buat main nak tengok. Sekali dia pakai reben SG Bank, reben hitam. Kita buka lampu menyala, dia pakai SG Bank. Kita kata tak nampak ke? Sekali-kali dia buka, ada satu mata, ada satu tak ada mata. Kita akan reject pinangan itu. Kenapa? Kecacatan dia menjatuhkan martabat dia. Itu penilaian kita manusia, bukan penilaian Rabbul Alamin, bukan penilaian Rabbul Makhluk, pencipta makhluk. Tidak. Penilaian Allah, engkau ini rendah atau kau ini tinggi. Kerana itu dalam hadis Imam Muslim riwayat Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah, apa Nabi kata? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Ketika di kalangan para sahabat membangkitkan soalan fizikal, Nabi membantah dengan hadis ini. Nabi membantah dengan hadis ini. Innallaha, sesungguhnya Allah yang menjadikan insan, la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada suar, kepada bentuk manusia, rupa manusia, foto manusia. Tapi apa yang Allah nak tengok? Tapi walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Amal kamu itu kena amal saleh, hati kamu itu kena iman kepada Allah. Bercentum di antara amal dan hati, maka engkau menjadi orang yang mendapat apa? Mendapat, Allah kata, falahum ajrun ghairu mamnun. Rahmat Allah, maghfirah Allah akan datang dalam hidup kamu tidak putus-putus. Pahalanya Allah salurkan kepada engkau ini tidak akan putus-putus di hari akhirat. Di dunia kau akan dapat maghfirah, mardiyah, rahmah daripada Allah, tidak putus-putus, ghairu mamnun. Karena itu ikhwan, apa untung kita beriman kepada Allah? Cuba kita dengar satu ayat 96 daripada surah Maryam. Ada satu perkara yang didahagakan oleh dunia pada hari ini, tiba-tiba Allah isytiharkan di dalam Al-Quran. Dunia dahaga perkara ini, dunia dahaga dunia ini. Allah menyebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Subhanallah. Quran ni bila kita baca, dia akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Sehingga kan perhitungan, penilaian kita selama ini akan reput, akan jatuh ke bawah. Kita akan menyatakan perhitungan Allah, penilaian Allah itu yang paling benar. Allah kata, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini orang yang tidak hina tadi ini. Apa Allah beri kepada orang beriman dan beramal saleh yang paling berharga benda ini di dalam dunia? Benda ini sangat berharga di dunia. Di akhirat jangan cakap. Apa dia? Ajrun ghairu mamnun. Balasannya tak putus-putus. Tapi di dunia apa dia dapat? Allah menyatakan, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan tanamkan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini
Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman ini, kepada orang yang beriman itu Allah akan jadikan orang ini wudda, dalam hatinya penuh dengan kasih sayang. Subhanallah. Ikhwan, kita duduk di corok kampung, berapa banyak rumah keliling rumah kita ni duduk berkelahi. Lelaki marah bini, bini marah lelaki, ipak mentua masuk campur, mak mentua masuk campur, ipak dua pun masuk campur. Subhanallah. Ini kes apa? Dahaga kasih sayang. Kita pergi di tengah bandar, orang kes rumah tangga, dia bertemu dengan pakar motivasi, dia kena bayar 5-6 ribu. 5 ke 6 ribu dia kena bayar nak mendengar satu motivasi rumah tangga, nak berjumpa dengan pakar motivasi, nak mendapat satu dua kata-kata hikmah dari pakar motivasi, dia terpaksa bayar mahal. Dunia mendahagakan kasih sayang. Dunia boleh tengok peperangan dalam dunia kerana tak ada kasih sayang. Kematian Perdana Menteri Libya menjadi bukti kepada kita hilang kasih sayang antara rakyat dan pemerintah, pemerintah dan rakyat putus kasih sayang. Tak ada kasih sayang. Keruntuhan pemerintah di Mesir menunjukkan antara rakyat dan pemerintah putus kasih sayang. Subhanallah. Demikianlah perbunuhan-perbunuhan yang berlaku di dalam dunia-dunia Islam antara pemerintah dan rakyat, menunjukkan Allah gunting kasih sayang. Nak beli di mana kasih sayang ni? Pakar motivasi mana boleh bagi kasih sayang ni? Kaunseling mana boleh bagi kasih sayang ni? Saya pernah bawa satu pasangan yang datang mengadu dengan saya hal rumah tangga. Saya kata saya tak pandai kaunseling, tapi saya boleh bantu. Jom naik kereta saya bawa pergi Jabatan Agama dekat tepi laut tu. Silap belah sini, tepi laut. Bila masuk ni nak berjumpa dengan pakar kaunseling, hak yang kakak perempuan ni dia kata kat saya, dia kata, "Ustaz, saya tengok muka ustaz yang nak bagi kaunseling tu, saya rasa lagi teruk masalah saya." Ini betul-betul kejadian. Ya. Hak ustaz tu saya tak perlu habaq nama dia. Dia mai, dia tanya, dia nak bagi kaunseling tu, dia tanya, "Hampa mai buat apa?" "Mai buat apa?" dia kata. "Aku sibuk." Dia jawab, dia sibuk. Dia tu sendiri perlu dikaunselingkan. Dia ada masalah. Dia ada masalah punya orang. Dia dibayar gaji untuk kaunseling orang, tapi dia kata dia sibuk. Subhanallah. Tetapi demi Allah, ketika Allah mensifatkan Al-Quran itu adalah rahmah dan syifa, sebenarnya dia benar-benar syifa dan rahmah. Kau beriman dengan Al-Quran, masukkan jiwa kita, roh perasaan kita di dalam ayat Al-Quran, kau dapat merasai suatu kasih sayang yang hebat. Quran menyatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Kami tambatkan jiwa orang-orang yang beriman itu dengan pemberian kami yang sangat mahal, nama dia kasih sayang daripada Ar-Rahman. Subhanallah, subhanallah. Antum tengoklah macam mana malam ini kita berkasih sayang. Ini satu contoh kasih sayang. Saya main lambat, tidak ada demonstrasi. Kok nak angkat spanduk ke? Mamak ni buat pula dah. Tidak. Antum boleh duduk bersila dengar saya bercakap. Subhanallah. Tidak ada orang bayar antum untuk menyertai majlis ini. Tidak ada, tidak ada. Tetapi Allah tambahkan jiwa orang yang beriman itu, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Kami tambah jiwa mereka. Tidak akan dapat nikmat ini melainkan kau kena beriman dan beramal saleh. Kalau ada orang di luar sana kata, saya tak beriman, saya tidak sembahyang, saya tidak tahu baca Quran, saya makan rasuah, saya makan riba, anak pinak saya semua hidup tak tentu halal, tapi kami berkasih sayang. Kita kata demi Allah, itu bukan kasih sayang. Kenapa kita berani bersumpah? Kerana Al-Quran itu sadaqallahul azim. Dia benar. Tidak ada ucapan manusia dalam dunia ini boleh menidakkan Al-Quran. Kenapa? Telah ada isyarat daripada Allah di dalam Al-Quran.
wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang paling benar perkataannya kalau bukan Allah? Siapakah yang paling benar perbahasannya, ucapannya, hadisnya, kaulnya kalau bukan Allah? Allah menyatakan orang ini tidak akan dapat kasih sayang. Maka sesungguhnya hati orang yang tidak beriman itu wa qulubuhum syatta, hati mereka berpecah. Ikhwan wa akhawat, karena itu kita dalam siri-siri pengajian ini kita meminta kepada Allah kita dapat kasih sayang itu. Pasal itu kita nak pupuk jiwa kita seperti yang surah Taubah ayat 24 sebut. Taubah 24 sebut. Kerana itu kita kena berdoa pada Allah, ya Allah, sebelum jasad aku dimandi, dikapankan, ya Allah, bagilah satu benda ke aku, ya Allah, nikmat mencintai Engkau dan utusan Engkau, ya Allah. Bagi aku dapat, ya Allah. Bagi aku dapat benda ni, ya Allah, sebelum jasad aku dimandikan. Kita nak jadi macam para sahabat radhiyallahu an. Dalam surah Maryam Allah sebut tentang para sahabat ini. Allah kata tentang mereka itu, wa idza tuliyat ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Subhanallah. Mereka sampai pada tahap sebelum mereka mati bertemu Allah, dibacakan ayat Allah, apa jadi pada jiwa mereka? Kharru sujadan, mereka sujud pada Allah, wa bukiya, ayat mata mereka turun. Tidak ada manfaat, ikhwan, kita masuk keluar dalam rumah Allah tapi kita tak pohon pada Allah, jiwa kita diubah dan diolah. Tidak ada. Jasad ini akan jadi mangsa azab Allah kalau jiwa ini engkar dan bantah Allah. Jasad ini akan, jasad kita yang penuh dengan isi dan daging akan menahan azab dan himpitan kubur sahaja kalau jiwa ini engkar dan tidak mau tunduk kepada Allah. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab besar dia Minhajul Qasidin, apabila jiwa engkau terasing beribadah kepada engkau, ketahuilah jiwa engkau telah pun berpenyakit, dia kata. Apabila kau rapatkan hubungan kau dengan Allah, jiwa engkau panas, ketahuilah engkau sudah terlibat dengan penyakit yang besar. Bila jiwa engkau beribadat kepada Allah, sebut nama Allah, kau rasa tidak enak, kau rasa gelisah, ketahuilah jiwa engkau telah dipanah dengan panah syaitan, dia kata. Kembalikan jiwa yang asal, biqalbin salim, qalban saliman. Kembalikan jiwa itu kepada Allah, beristighfar, bertaubat, memohon doa kepada Allah. Kita kena doa, ya Allah, aku duk mengaji, ya Allah, aku duk pergi kuliah, ya Allah, aku pergi majlis ta'lim, tolong ya Allah sebelum aku mati aku dapat halawatul iman. Macam mana kita nak dapat? Cuba kita dengar ayat 24 daripada surah Taubah. Ini jiwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah kata ayat ni kepada para sahabat menangis. Ada yang datang peluk Rasulullah dan jatuh di atas riba Rasulullah, minta dibetulkan iman dia. Kan kita pernah baca hadis Imam Bukhari, Nabi kata, Umar, bukan iman begitu Umar, iman itu kau kena cinta aku lebih daripada diri kau sendiri Umar. Bila turun ayat ini, ayat Taubah 24, para sahabat lepas Nabi baca ayat ni berpusu-pusu mendekati Rasulullah. Ada yang peluk dan rebah menangis tergesa-gesa di atas pangkuan Rasulullah. Ya Rasulullah, betulkan kami, betulkan kami, betulkan kami. Subhanallah. Apa Allah sebut? Allah kata, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kita kena pohon, ya Allah, bagi aku dapat ini, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong. Katakanlah, sekiranya aba'ukum, bapa-bapa kamu,
wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara mara kamu, wa azwajukum, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, kaum keluarga kamu, adik-beradik kamu, wa amwalun, dan harta, iqtaraftumuha, harta kekayaan yang banyak yang kau usahakan dengan penat lelah, wa tijaratun, dan perniagaan yang engkau khawatir perniagaan itu takhshawna kasadaha, perniagaan yang kau bimbang akan jatuh, wa masakinu, dan kediaman-kediaman kamu, tardawnaha, kediaman-kediaman yang kamu ada itu, dan semua yang di atas itu, katakanlah kalau kesemua itu menjadi penghalang dan halangan daripada kamu mencintai Allah dan Rasul dan berjuang pada jalan Allah dan Rasul, fatarabbasu, Allah akan timpakan musibah dalam hidup kamu. Subhanallah. Kenapa ikhwan? Allah membuat manusia, Allah isytiharkan di hadapan malaikat, dan Allah bagi tahu apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah isytiharkan, aku buat jin, aku buat manusia. Sebelum manusia ada makhluk-makhluk lain, ada jin, ada manusia. Kesemua ni aku buat untuk apa? Untuk mereka beribadah. Apa makna ibadah? Tauhid kepada Allah, esa akan Allah. Lepas tu Allah kata, ma uridu minhum min rizqin. Ketika mereka beribadah, bukan mereka yang bayar rezeki pada aku yang bagi rezeki pada mereka. Subhanallah. Innallaha huwa razzaq. Akulah yang ada razak, pembendaharaan, punca rezeki itu dari aku. Dzul quwwatil matin, aku mempunyai kekuatan. Al-matin, sesiapa yang datang pada aku akan kukuhkan kehidupan dia. Subhanallah. Masalah dia, seperti kata Ibnu Qudamah, ketika kita merenung kepada ayat-ayat ini, masalahnya ialah jiwa kita memberontak untuk tidak membenarkan ayat-ayat ini. Inilah jiwa yang berpenyakit. Pasal itu kita kena tadah tangan, ya Allah, buanglah penyakit dari hati kami, ya Allah. Buang. Minta pada hari kita kembali kepada Allah ini, jiwa ini jiwa yang qalban saliman, yang sejahtera, yang selamat di sisi Allah. Dan para sahabat telah mendapat ini, ikhwan. Telah mendapat ini. Turun saja ayat ini, ada para sahabat yang mak bapak ada terkadang-kadang menjadi penghalang. Dia datang kepada Rasulullah, dia datang tersembam pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bersalah. Betulkan aku, ya Rasulullah, aku tersalah, ya Rasulullah. Ada yang tijarah, bisnes dia menghalang, dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bersalah, ya Rasulullah, betulkan aku, pohonlah kemaafan kepada Allah untuk aku. Tetapi lain, kata Ibnu Qudamah, dengan hati yang berpenyakit. Kalau hati yang berpenyakit itu dikatakan, sekiranya bapa kamu, anak kamu, saudara mara kamu, isteri kamu, keluarga kamu, harta benda kamu, bisnes kamu, rumah kediaman kamu, lebih kamu kasihi daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang, Allah akan balak kamu. Jiwanya berpenyakit, kata, mampu nak beriman lagu tu? Itu jiwanya berpenyakit. Ada boleh beriman lagu tu? Jiwanya berpenyakit, dia akan jawab, kawan yang bercakap tu pun tak boleh buat tambah kita. Ini jiwanya berpenyakit, bukan dia nak tadah tangan. Ikhwan tahu apa kata para ulama salaf? Kata para ulama salaf, hubungan kita dengan Allah bermula dengan doa. Hubungan kita dengan Allah ni, tempat anak tangga kita nak panjat itu doa. Pasal itu Nabi kata, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah tauhid. Kita mendengar ayat-ayat Allah, pernahkah kita berdoa nak masuk dalam ayat itu? Kita pernah mendengar orang yang dikutuk oleh Allah, pernahkah kita berdoa supaya kita keluar daripada kutukan itu? Kita pernah mendengar Allah membentangkan syurga dan nikmatnya di dalam Al-Quran, pernahkah kita berdoa supaya kita masuk dalam nikmat itu?
Kita mendengar Allah membentangkan tentang neraka, kedahsyatannya, siksa kubur. Pernahkah kita berdoa supaya kita terselamat daripada fitnah yang besar itu? Tak pernah. Tak pernah. Bahkan kepada kaum muslimin, hak yang ramai-ramai ni di luar sana duk jadi, kalau imam tu tak baca doa, dia pun tak baca. Satu, hak imam tu baca apa pun dia tak tahu. Imam tu minta gaji naik ke, nikah lagi satu ke, minta apa, dia tak tahu apa. Kerana itu hubungan kita makin retak, makin retak. Kata ulama salaf, mulakan perjalanan kita dengan Allah ni dengan doa. Ya Allah, aku nak baca ayat hang, ya Allah tolong aku. Saya ada satu pengalaman dengan satu pakcik baru pencen. Baru pencen lah, tapi baru pun dah 10 tahun lah. Tapi saya kebetulan baru kenal dia. Dia kata kat saya, dia kata pakcik ni duk main surau kat lama dah Ustaz, sejak pencen lah. Tapi dia kata, kalau kira-kira dia kata duk rumah seronok lagi. Saya tanya dia, saya kata pakcik, mula-mula pakcik boleh main surau ni, dia punya turning point tu macam mana? Allah, dia kata, makcik hang lah. Makcik hang. Petang-petang tu dia kata bila 6.45 pergi 7, kita dah mandi semua, duduk atas cushion, minta kopi kat dia. Dia kata, pak hang daripada duduk rumah pergi surau lah bagus, campur dengan orang. Dia kata itu aja. Tapi dia pun, makcik hang pun, dia tak semayang. Pakcik ni habaq makcik hang pun, dia bukan semayang. Dia hambat kita pergi surau. Tapi dia pun tak semayang. Maghrib lah nak bagi mandi cucu, maghrib lah nak siram pokok, maghrib lah baru nak sapu rumah, maghrib lah baru nak bedung cucu, nak buah bedak. Memang dia pun tak semayang. Tapi pakcik main macam mana? Dah dia nak merongok. Dia pun dah lama dah tengok kita. Kita pun kahwin dekat 40 tahun, 50 tahun. Dia meluat dah tengok kita. Dia hambat ni. Dia hambat laki dia tu pasal dia meluat tengok. Jadi laki ni pun kesian macam anak yatim, kehilangan mak bapak. Pilah surau, ambil kepiah, pakai baju Melayu, kain sarung, nyong pi. Saya kata pakcik, mungkin saya bercakap ini boleh menyentuh hati pakcik. Tetapi pakcik, kalau kita buat sesuatu untuk Allah, tidak mula dengan doa, kita tidak akan dapat apa-apa. Tak akan dapat apa-apa. Kita melangkah kepada Allah, tapi kita tak memohon dengan langkah itu, ya Allah, aku datang ke rumah hang, ya Allah, beri sesuatu pada aku. Bagi aku nampak kebesaran hang, keesaan hang, ya Allah, tambahlah iman aku pada hang, ya Allah. Kalau kita melangkah kepada Allah dengan berdoa, kita akan dapat sesuatu. Pasal itu kata ulama salaf, mulakan hubungan kita dengan Allah dengan berdoa. Bila Nabi tengok para sahabat mengaji, apa Nabi kata? Nabi kata, jangan lupa baca doa ini. Allahumma alimni bima alamtani, wanfa'ni bima yanfa'uni, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah kepada aku ilmu, ya Allah. Beri manfaat pada apa yang kau telah beri pada aku. Tambahlah kepada aku ilmu, ya Allah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita tak pernah baca. Ataupun lepas kita dengar kuliah ke, ya doa tak mesti angkat tangan. Tak mesti kita angkat tangan tengah naik motor kita boleh baca doa. Kalau angkat tangan dua-dua tak sampai rumah, sampai hospital. Dalam perjalanan itu, daripada kita duk kapik rokok atas motor, baling filter rokok kena orang belakang, kita berdoa, ya Allah, aku dah dengar kuliah tadi, ya Allah, aku tak faham, fahamkan aku, ya Allah, fahamkan aku. Aku tak nampak lagi, ya Allah, beri aku nampak, beri aku nampak, jangan bagi aku putih asa, ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ikhwan, kita kena betulkan cara kehidupan kita. Kita kena betulkan. Kita baca sikit buku kita ni. Kita baca sikit. Iaitu saya pun tak tahu antum masih ingat ke tak masih ingat, tapi saya masih ingat. Kita berhenti hari itu pada soalan yang keempat. Kita berhenti pada hari itu pada soalan yang keempat, pada muka surat yang kedua. Soalan yang keempat, jika dikatakan kepadamu, apa agamamu? Kalau orang tanya pada kita, apa agamamu? Maka dia kata, maka katakanlah, agamaku adalah Islam yang benar.
Kalau orang tanya kat kita, what is your religion? Pegangan hidup. Katakanlah pada dia, Islam itu adalah agamaku. Iaitu Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Kalimah ini kalimah yang begitu dahsyat. Allah mengungkap dengan perkataan indallahi. Habis tuan. Hujah yang begitu akbar. Jangan terikut, jangan terpedaya, jangan terpesona dengan seluruh cara hidup. Jangan buka ruang kepada semua cara hidup. Kerana Allah menyatakan indallahi al-Islam. Yang berada di sisi aku, indi, di sisi aku, kepunyaan aku. Macam orang tanya kat kita, ainal qalam? Kita kata al-qalam indi. Ada pen ada tahu mana? Indi. Kita menguasai, kita mengawas, berada di sisi kita. Allah besar. Ayat ni besar. Pasal itu sebahagian orang Arab dulu rebah dia, kekerasan hati dia itu lebah dengan ayat Quran saja. Sebahagian orang Arab dahulu seperti Abu Walid, mereka ini lebah cayak mereka hanya dengan Al-Quran. Pasal apa? Pasal mereka itu juga orang yang menguasai bahasa, ahli sastra, pujangga, pembuat syair. Bila dengar bahasa Nabi, habis, tidak ada hujah boleh menolak. Tetapi kerana ugutan, kerana itu, kerana ini, dia terpaksa menolak. Tapi jiwa dia lebok dah bahasa-bahasa yang diangkat. Tapi ada juga orang bahasa itu tidak meleburkan, terutama orang kampung yang ada. Kena diperhalusi pula bahasa itu, diterang, disyarah, kena jadi satu bayan pada dia. Pasal itu Allah kata apa? Wa anzalna ilaikal kitaba wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina. Kami turunkan Quran supaya kau bagi penjelasan pada mereka. Ada orang dengar bahasa Quran masuk Islam, ada orang tak dengar. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Kena terang, kena syarah apa yang Allah turunkan pada dia, baru berubah hati dia. Jadi tidak sama pintu-pintu yang Allah bubuh dalam dada manusia, tidak sama. Kalau ditanya kepada engkau, apakah agamamu? Maka engkau jawab, agama aku adalah Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam, lain tidak ada. Kita sebut agama, seluruh upacara agama mesti ambil daripada Islam. Dalam Islam ada tak sambut raya cucuh pelita? Tidak ada. Jangan cucuh pelita. Ada Islam, dalam Islam raya ada tak ada? Ambil kapak 3, ambil kapak putih calik atas kepala 3? Tidak ada. Jangan buat. Seluruhnya diambil daripada agamanya Allah redha. Jangan mencipta. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ibnu Hajar simpan hadis dalam Bulughul Maram. Kau ambil agama orang lain, kau jadilah agama itu. Jangan. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak beribadah dengan ibadah mereka. Nampak? Perkataan ibadah itu diangkat dalam ayat itu. Bukan saja-saja. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak beribadah dengan apa yang menjadi ibadah dalam agama engkau. Menjadi ibadah kepada orang Hindu, bila dia nak raya, dia cucuh pelita. Orang Islam jangan beribadah dengan apa ibadahnya mereka buat. Bebaskan diri. Al-barra, al-wala wal-barra. Wala kepada Allah, kasih cinta kepada Allah. Barra, bebaskan selain daripada agama Allah. Bebaskan. Barra bermakna bebas. Lepaskan diri daripada semua ikatan. Melainkan wala, ikat diri hanya kepada Allah. Tapi bila tidak difahami perkara itu, dia menjadi suatu masalah. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa dinil haq. Sesungguhnya dia yang mengutuskan rasulnya Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang maha benar. Islam ini adalah agama yang benar, tetapi akan terlindung kebenaran Islam kalau kita jahil tentang akidah Islam. Ikhwan,
Akidah lah perkara yang paling dahsyat yang berada di dalam Islam. Akidah. Kalau tidak ada akidah, Islam tidak ada. Dalam akidah ini, apakah yang paling besar? Tauhid yang paling besar dalam akidah. Akidah itu nama besar, di bawahnya ada pecahan. Akidah bermakna keyakinan, kepercayaan pada Allah, keyakinan kepada malaikat, kepada Rasul. Dalam banyak-banyak keyakinan yang perlu kita pupuk, kita semai, ialah tauhid kita kepada Allah. Kemudian kita pupuk daripada tauhid. Pasal itu para ulama salaf menyatakan, apa kata para ulama salaf? Khudh aqidatuka minal kitab was sunnah. Bentuklah akidah kamu daripada kitab dan sunnah. Bagaimana Allah bercerita tentang Allah di dalam Al-Quran, kita kena bercerita seperti itu tentang Allah. Barulah kita mengambil daripada Al-Quran. Kalau Allah kata lagu lain, kita kata lagu lain. Allah bahas lagu lain, kita respon lagu lain. Itu tidak berakidah dengan Quran. Itu tidak beryakin. Itu tidak berhujah dan bercakap dengan Al-Quran. Islam ini agama yang benar. Tasyabuh kepada benda lain sangat-sangat tidak boleh diterima. Inilah konsep dan simbol view kepada agama yang kita anuti, Islam. Pasal itu saya ingat, saya nak katalah satu benda yang agak berat dan memberatkan. Saya ingat boleh lah kot pasal main lambat. Main awal tak boleh kata. Perlulah pemerintah kita, pemerintah dalam negara ini, memberi penjelasan kepada orang kafir apa itu tauhid, supaya dia tak buat kita jadi kacau. Perlulah pemerintah meletakkan garis panduan. Ni dia nak raya, disuruh kita pergi nyala pelita tu. Jadi tu mana? La qul ya ayyuhal kafirun. Itu imam baca tadi. La a'budu ma ta'budun. Dah dia punya garis panduan. Tapi kerana tak bagi orang kafir, dia menterkedarah rebah pendek pun dia bagi semangkuk kat kita. Kan sahabat duk cerita kat saya kan. Dia cakap antum pun tahu kisah lagu ni. Pramugari dia naik kapal terbang antarabangsa. Pramugari itu buat mai kepada nasi, ada isi daging. Dia tanya, apa ini? Pramugari itu kata khinzir. Oh, dia kata kami orang Islam tak boleh makan khinzir. Apa pramugari itu buat? Dia ambil garpu, dia cucuk daging tu, dia ambil. Dia tak makan nasi. Dah khinzir tak boleh makan. Kenapa dia jadi macam tu? Soalan dia, siapa yang pergi bagi tahu kepada bangsa kafir ini orang Islam boleh buat, hak ni tak boleh buat dalam menjaga muamalah? Tidak ada. Tak ada. Kita biar jadi rapelah, bagi jadi masalah, bagi jadi perbahasan, jadi isu, keluar surat khabar, baru nak cakap. Masalah lah masa tu. Nilai bahasa kita bukan sama. Kenapa tidak ada panel agama menerangkan? Macam negeri Pulau Pinang, kita ada ketua menteri yang bukan Islam, ada timbalan ketua menteri yang bukan Islam. Satunya Cina Macau, satunya India lah. India. Kenapa ulama-ulama majlis fatwa tak boleh bersemuka dengan mereka? Bagi tahu, hang nak raya ke, hang nak tepusong ke, hang nak dipawali ke, tak boleh membabitkan timbalan ketua menteri yang Islam. Tak boleh. Ini akidah kami. Hampa nak main dalam masjid, nak dengar kami ceramah boleh. Tapi kami nak masuk tokoh Hindu, kami nak pergi bagi setumpuk ke tokoh Hindu, tak boleh. Nanti kami jadi rosak akidah. Berilah penjelasan. Tapi tak diberi penjelasan. Biar jadi isu. Biar bagi hamba Allah Islam ni pergi cucuh lampu. Hak pelita bertingkat tu, lepas tu baru duk buat terkejut terkempak. Lepas tu baru nak berfatwa. Subhanallah. Inilah kelemahan para ilmuwan yang ada pada hari ini. Pasal dia kata dia berilmu, kita panggillah ilmuwan. Kita ni dia tak kata berilmu, dia kata pandai cakapnya. Tak apalah. Berilah penjelasan. Beri penjelasan. Kami Muslim, kami tak boleh makan khanzir. Ada orang India, dia tangkap bewak, dia lapah, dia buat gulai. Dia tomeh wangi, sedap. Dia potong 4 segi nampak macam lembu. Kawan kita pun cuak.
Dia abang. Dia kata ni bewak bawah rumah. Allah. Kembang tengkok kawan tu, kembang. Dia kata sedap. Dia kata you make try lah. Dia kata try tengok. Kenapa tak bagi tahu? Saya Muslim, saya tak boleh makan benda haram. Mana ada orang bukan Islam yang tahu peraturan ini? Setelah dia tahu, dia cuba buat juga, bermakna dia jahat. Dia saja mengadakan permusuhan dengan agama Allah. Ketika itu kita boleh bangkit berjihad. Tapi apa satu ekor kepala dia tak tahu, apa satu yellow dia tak tahu. Macam mana kita nak buat? Tidak boleh begitu, ikhwan. Kenapa? Kalau kami orang Islam attend satu dinner ke, kami tidak boleh ada botol arak. Botol arak tu bukan kata makan. Kalau orang Islam angkat talam dia pun tak boleh. Pasal Nabi kami kata adalah hadis At-Tirmizi, 10 orang dilaknat berkaitan dengan arak. Kami tak boleh. Hadis itu hadis sahih. Habaq dekat Pi Ramasami. Habaq dekat dia. Habaq dekat Lingguain. Habaq. Mereka ini kafir. Dia bukan tahu apa. Jangan duk jaga hubungan dengan dia saja tanpa habaq hukum hakam. Habaq, kami Muslim. Kami tak boleh. Tunjuk keluar sinar besar-besar. Tangan Pi Ramasami, tangan Lingguain. Jangan orang Islam juga. Habaq, saya orang Islam, saya tak boleh cucuh pelita ni pasal ada ayat Al-Quran menyebut la a'budu ma ta'budun. Kami tidak boleh beribadah dengan ibadah kamu. Walaupun kamu nak kata ini hanyalah apa nama? Apa? Bukan apa? Dia kata ni bukan agama, apa dia kata? Kebudayaan dia. Tetapi kebudayaan yang kau yakin kalau kau buat ada pahala, itu ibadah di sisi kau. Kami tak boleh terlibat. Macam maaf, kami tak boleh terlibat. Berilah tahu. Kami orang Islam tak boleh. Kami orang Islam, kami tak boleh attend satu majlis sambil kami duk makan nasi yang garpu tu, tiba-tiba main perempuan pakai bikini naik atas pentas tu pergi sana pergi sini. Kami tak boleh. Pasal Quran kata pada kami, yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Pejamkan mata engkau daripada melihat aurat wanita. Pejamkan mata engkau, pelihara kehormatan diri engkau. Kami ada larangan, kami tak boleh buat. Terangkanlah. Tapi tak diterangkan agama sebesar ini. Kami benda haram tak boleh makan, benda najis tak boleh makan. Kami tak boleh makan. Kalau binatang kami nak makan, syarat dia binatang itu halal dan wajib disembelih. Dan musyrik macam kamu sembah tokong tak boleh sembelih. Tapi kalau ahli kitab boleh sembelih. Terangkanlah. Tapi tak diterangkan. Tak diterangkan. Maka menjadi suatu fitnah yang besar kepada orang pada hari ini. Terutama, sorry to say, my brother Muslim and my sister Muslimah, orang politik yang terlibat dengan perkara ini. Sangat menyedih. Sedih dan menyedihkan. Terang. Mufti yang ada master pun ada. Ahli majlis fatwa, bukan kata kecil anak. Besar-besar ahli majlis fatwa pun ada. Hebat-hebat mereka ini, tapi kenapa tidak berperanan dalam menerangkan ehwal Islam kepada mujtama'? Tidak. Karena itu Islam tidak dianggap sebagai agama yang benar. Bahkan ada contoh tak elok lagi. Ada contoh yang sangat tak elok lagi. Subhanallah, subhanallah. Karena itu kita kena berkawan dengan Al-Quran untuk melihat kebenaran Islam ini. Karena itu ikhwan, saya katakan Islam adalah agama yang dilapik kepada tauhid. Tauhid adalah pokok urusan dalam hal ini. Tauhid paling dahsyat dalam Islam. Dahsyat. Jangan rosakkan hubungan kita dengan Allah. Umar Al-Khattab dalam riwayat Imam Ahmad, Baihaqi, Ad-Darimi. Umar Al-Khattab. Satu hari Rasulullah SAW melihat apa yang jadi pada Umar. Rasulullah melihat Sayyidina Umar Al-Khattab macam terpesona dengan lembaran-lembaran saki-baki yang ada pada Ahlul Kitab berkenaan dengan Taurat. Umar tengok. Bila Umar tengok, Nabi duk perhati lama Umar Al-Khattab. Sampai Nabi kata, "Hang baca apa?" Umar kata, "Ya Rasulullah, sangat indah dia punya apa? Peribahasa-peribahasa yang ada di dalam Taurat ini." Melihat keadaan itu, Nabi betulkan Umar. Bukan Umar nak masuk agama Taurat, tidak. Terpesona. Bukan terpesona maksud terpesona ni. Terpesona ni kita rasa kagum. Wahai Taurat tu Tuhan buat turun juga.
Bukan datang daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuhan buat turun juga. Sayyidina Umar, bahasa dia indah lah ya Rasulullah. Dengan muka kemerah-merahan, apa Nabi kata pada Umar? Ahadha wa ana baina azharikum laqad ji'tukum bihadha bayda'a naqiyah wallahi law kana Musa hayyan lamma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Subhanallah, marah Rasulullah. Kata Nabi, apakah ini yang menakjubkan kamu wahai Umar? Tengok Nabi marah. Sedangkan Taurat itu Allah buat turun juga. Tapi setelah ada Quran, tidak boleh ada keyakinan melainkan Quranlah kitab daripada sisi Allah. Berpeganglah dengan Al-Quran. Ahaza, adakah ini menakjubkan kamu wahai Umar? Wa ana baina azharikum, aku ada lagi Umar. Kenapa hang takjub dengan lembaran-lembaran ini? Nabi kata, laqad ji'tukum bihadza bayda'i naqiyah. Allahu akbar. Nabi kata, Umar, sesungguhnya aku datang kepada kamu membawa ajaran lebih murni daripada Taurat. Bayda' naqiyah, satu cahaya yang lebih elok, lebih terang daripada buku ini Umar. Nabi marah. Nabi kata apa pada Umar? Wallahi, demi Allah wahai Umar, lau kana Musa hayyan, kalaulah Rasul yang membawa Taurat ini masih hidup, lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Umar, kalau pembawa Taurat ini masih hidup, nescaya dia tidak akan ikut Taurat, dia akan ikut aku wahai Umar. Tengok bagaimana kita kena yakin dengan Alkitab yang besar ini. Inilah agama kita. Agama kita. Ikhwan, orang Hindu boleh berjalan dalam api, boleh cucuk belakang dengan apa, macam-macam dia cucuk kan, dengan tali tangsi lah, dengan apa semua dia cucuk belakang dia, dia puasa lagi. Kalau kita bertanya, kenapa dia buat begitu semua? Kerana dia berpegang dengan agama lah, agama Hindu naik ke atas. Karena Cina berpegang dengan Buddha lah, agama Cina mendominasikan keadaan. Kenapa Islam tak naik? Sebab Muslim tidak berpegang dengan Islam. Lepas tu kita duduk merapu, tokoh Hindu banyak. Banyaklah. Dia naikkan syiar agama dia. Kau Muslim, kau buat apa? Buat surau pun, orang bagi tahu surau ni tak ada permit, surau haram. Pernah Hindu panggil tokoh Hindu haram? Hindu tak pernah panggil tokoh Hindu haram. Tapi Muslim buat surau, Muslim datang boleh pecahkan surau itu. Kau menganuti agama apa ini? Orang duk semayang, Muslim datang, halau semua orang keluar, tangkap ustaz yang mengajar tu, bawa pergi balai, plaster surau tu, bagi double cross. Ini bukan tokoh Hindu, ini surau haram nama dia. Subhanallah. Kau bercakap Islam agama benar, tapi kau ludah pada agama kau sendiri. Ikhwan, saya menyatakan bahawa secara yakin kepada Allah, kekuatan Muslim ada pada nilai akidah dia. Umar, jangan begitu wahai Umar, jangan begitu wahai Umar. Islam ini agama akidah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, Nabi Nabi mendengar seorang khatib berkhutbah. Nabi akan bagi peluang sahabat belajar. Nabi dengar khatib menyampaikan khutbah, berpidato. Dalam pidato dia kata apa? Dia kata, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada, wa man ya'sihima faqad ghawa." Dalam pidato dia kata, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad rasyada, dia mendapat petunjuk. Siapa taat kepada Allah dan Rasul mendapat petunjuk. Lepas tu dia kata lagi, wa may ya'sihima faqad ghawa, siapa derhaka keduanya, dia sesat. Bila Nabi dengar dia cakap lagu tu, terus Nabi kata, bi'sal khatibul qaumi anta. Inilah ucapan khatib yang paling buruk, Nabi kata.
ucapan khatib yang paling buruk inilah Nabi kata. Nabi kata jangan kata demikian, tetapi katalah wa may ya'sillah wa rasulahu faqad ghawa. Sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, orang itu sesat. Jangan kata keduanya, karena aku bukan yang kedua di sisi Allah. Subhanallah, sangat membetulkan akidah. Tengok kepentingan akidah. Jangan kata keduanya. Kalau kata keduanya, siapa yang derhaka keduanya, bermakna aku sekutu Allah. Aku bukan keduanya, tetapi aku Rasulnya, utusannya, pelantikannya. Subhanallah, sangat membetulkan akidah. Seorang sahabatnya lain, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang sahabatnya lain, dia kata kepada Nabi, dia kata Masya Allah wa syi'ta. Dia kata ya Rasulullah, apanya Allah kehendaki dan engkau. Orang Arab, dia guna bahasa Arab. Masya Allah wa syi'ta. Waw tu dalam penggunaan Arab ada makna. Masya Allah wa syi'ta, apanya Allah kehendaki akan jadi, dan apanya engkau kehendaki akan jadi. Maka waw tu mengangkat kehendak Nabi setara dengan kehendak Allah. Waw itu, waw dengan makna dan itu menunjukkan perkara yang pertama dengan perkara yang kedua dia satu level. Apa Nabi kata pada dia? Aja'altani lillahi nidda, kau nak jadikan aku sekutu Allah? Qul Masya Allah summa syi'ta. Tapi katakanlah apanya Allah kehendaki, summa, buang perkataan waw, pakai summa. Summa maksud dia apa? Kemudian. Kemudian itu menunjukkan perkara yang kedua itu rendah kedudukan dia, tidak ada sekutu. Katakanlah apanya Allah kehendaki, kemudian apa yang engkau kehendaki. Subhanallah ikhwan, sangat membetulkan akidah, sangat membetulkan akidah. Kenapa ikhwan? Karena Islam ini adalah agama akidah. Kalau orang tanya kepada kita, apakah agama kamu? Kita jawab, agama kita adalah Islam. Islam yang mana? Islam yang sebenar, yang mementingkan hal akidah daripada segala bab. Hal akidah daripada segala bab. Karena itu masuklah Islam, fahamlah Islam daripada pintu akidah. Firman Allah, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama lain daripada Islam, Islam yang berpandukan pada akidah ini, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu. Habis, putus. Jangan rasa kagum dengan orang kafir. Jangan rasa sempurna hidup mereka. Kerana kita baca tadi, orang yang buat amal saleh tapi tidak beriman, summa radadnahu asfala safilin. Safilin. Pasal itu maafkan saya kalau saya nak membetulkan satu statement ini. Surat khabar tunjuk muka Ahmad Dinijat pergi Mekah, kan, naik lori. Lori pun lori buruk, dengan pakaian dia lusuh. Dunia kata, surat khabar kata ini pemimpin dunia. Lepas tu tunjuk gambar Perdana Menteri kita pergi Mekah escort tawaf, kan. Dia berkata nikah pemimpin Islam. Saya minta maaf lah, ini my opinion only. If you agree, your hal. Tak agree pun your hal. Apa saya nak bagi tahu? Sesungguhnya walaupun Perdana Menteri pergi Mekah macam tu, dia jauh lebih baik daripada Ahmad Dinijat. Jauh lebih baik. Minta maaf banyak-banyak. Ada banyak bab kita tak setuju dengan idea Perdana Menteri, tetapi tidak boleh samakan Muslim yang benar akidah dengan orang yang keluar akidah Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah yang melakukan maksiat lebih baik daripada yang keluar daripada Ahlu Sunnah yang saleh. Saya ulang lagi sekali ikhwan, seorang Ahlu Sunnah yang maksiat lebih baik
daripada salehnya orang bukan ahlu sunnah. Apa akidah Ahmadinejad? Akidah dia, Aisyah itu perempuan yang berzina. Apa Quran kata? Walladzina yarmunal muhsanatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. 23 An-Nur. Orang yang menuduh perempuan yang bersih yang beriman ini dengan tuduhan zina. Imam Ahmad ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam Ahmad, ayat ini diturun untuk ummahatul mu'minin, diturun untuk mengangkat fitnah kepada Aisyah dan Hafsah, dua isteri Nabi yang menjadi cercaan Syiah Rafidah yang jahat ini, Hafsah dengan Aisyah. Pasal itu Al-Qummi, seorang daripada ulama tafsir Syiah dalam tafsir Al-Qummi, ketika dia menafsirkan ayat 10 surah At-Tahrim yang bercakap tentang apa itu isteri Lut dan isteri Nuh, daraballahu mathalan Allah lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah buat perumpamaan kepada orang kafir isteri Nuh dan isteri Lut. Walaupun laki dia patut nabi, tapi dua-dua perempuan ini fakhanatahuma, mengkhianati suami mereka. Khianat di situ bukan depa pergi cari jantan lain, tidak. Khianat di situ depa pergi habaq dekat orang kampung, laki depa gila. Rupanya tidak bertauhid kepada Allah itu nama dia khianat. Kita punya khianat ke mana? Bagi RM10, suruh bagi kat satu kawan, dia cukai RM5, dia bagi RM5. Hang khianat betul. Ya, itu khianat amali. Tapi ini khianat i'tiqadi. Semua orang yang tidak menerima sunnah yang sahih, dia khianat. Dia khianat. Khianat secara i'tiqadi. Apabila sampai pada ayat fakhanatahuma, mereka berdua telah khianat, apa kata Al-Qummi dalam tafsir dia? Al-Qummi ni ulama Syiah yang hebat. Dia kata perempuan yang khianat di zaman Nuh adalah isteri Nuh. Yang khianat kepada Lut adalah isteri Lut. Tapi yang khianat kepada Muhammad, bukan kata pihak laki dia gila, bahkan menyerahkan tubuh badan dia pada jantan lain untuk dizina, perempuan itu adalah Aisyah dan Hafsah. Subhanallah. Ahmadinejad memiliki akidah ini daripada Khomeini. Adakah dia lebih baik daripada PM kita? Adakah dia lebih baik? Ya, walaupun bini dia tak pakai tudung, orang petikai. Tuan-tuan pernah tengok dia kata, pernah dengar dia kata Aisyah jalang? Pernah dengar dia kata Aisyah penzina? Kenapa diangkat tokoh yang meludah isteri Rasulullah itu? Diangkat kononnya ini orang baik. Quran kata apa? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang yang menuduh Aisyah zina ini, kata Quran 23 surah An-Nur, kami laknat mereka dunia dan akhirat. Walahum azabun azim. Akhirat azab yang besar. Pilih dunia tak mana pun. Mazhab mana dalam dunia yang tuduh Aisyah jalang? Mazhab mana? Mazhab Syiah. Nak terima Syiah? Nak angkat pemimpin Syiah? Istighfarlah berjuta kali. Kenapa? Muslim ini ada akidah dia. Ya, tidak ada pemimpin dalam negara ini tidak terlibat dengan penyelewengan. Itu hanya kefasikan dan kemaksiatan, boleh diselesaikan dengan istighfar dan taubat. Kemaksiatan itu ada ruang diampun oleh Allah. Memang negara ini bocor amanah, bocor kejujuran, benar. Tetapi akidah itu dipertaruhkan di hadapan Allah. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada orang nak kata Ahmadinejad itu, minta maaf banyak-banyak. Mungkin sama kita dengan dia. Dia musuh mereka, kita musuh mereka. Dia marah Israel, kita marah Israel. Tapi dia ludah Aisyah, kita sayang Aisyah. Dia kafirkan Aisyah, kita sayang Aisyah. Aisyah itu ummahatul mu'minin. Pasal itu saya ulang balik, orang yang nak buat bubuk pada 10 Muharram ini, istighfarlah banyak-banyak kali. Sebab yang bubuk itu hanya Syiah di Baghdad, Syiah di Karbala.
Dia yakin makanan yang dia buat 10 Muharram itu adalah makanan yang paling bersih dan tidak pernah dimakan oleh Aisyah dan Hafsah. Karena itu, kalau mana-mana makanan dalam dunia ini Hafsah dengan Aisyah pegang, maka makanan itu kotor. Maka 10 Muharram dia buat makanan yang bersih, dia edarkan seluruh dunia. Maka dia mencadarkan seluruh dunia hidupkan makanan pada 10 Muharram. Ikhwan, mana ada makanan dikaitkan dengan bulan dan tarikh kecuali bubuk sora saja. Bubuk hitam. Bulan apa bubuk hitam? Ustaz hitam adalah main lambat. Bubuk hitam. Bubuk hitam tak ada tarikh, tak ada bulan, tak ada peristiwa. Bubuk kacang. Kata hitam gelak, ha? Bubuk kacang. Makcik buat bubuk kacang. Makcik buat bubuk kacang pasal apa? Ni pasal 10 Zulhijjah. Makcik gila ke? Bubuk kacang, pulut hitam, bubuk gandum. Buatlah kanji pekak ni sekalipun, tidak ada hubungan dengan peristiwa. Hanya bubuk sora ada satu peristiwa Karbala. Dan Karbala dalam dunia ini semua menyaksikan. Yang menghidupkan nostalgia berdarah Karbala hanya puak Rafidah ini saja. Bagaimana kita nak melakukan ibadat sekotor itu pada 10 Muharram? Sorry, saya rasa itu pendirian saya. Pendirian saya bagi tahu pada orang. Buat kenduri pada 10 Muharram satu kesalahan yang besar, kesalahan akidah. Sangat besar. Tidak ada riwayat Nabi Allah Nuh turun bahtera di 10 Muharram. Tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat Nabi Adam diterima taubat di 10 Muharram. Tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat Nabi Allah Ayub sembuh penyakit dia pada 10 Muharram. Tidak ada. Semua riwayat ini datang daripada Syiah. Nabi Adam keluar daripada syurga 10 Muharram. Tuan-tuan tahu apa Syiah kata kat Nabi Adam? Apa Syiah kata kat Nabi Adam? Khomeini menyebut dalam ungkapan dia kepada Nabi Adam. Dia menulis satu kitab yang besar, nama dia Hukumatul Islamiyah. Hukumatul Islamiyah. Apa dia kata? Dia kata Nabi Adam kena buang daripada syurga ke dunia kerana Nabi Adam tidak menerima imam 12. Pada 10 Muharram dia istighfar, dia bertaubat sebab dia atas aras sana ada 10 imam. Imam Syiah yang 12. Dia istighfar. Kebetulan dia istighfar itu pada 10 Muharram dan dia menerima imam Syiah yang 12, maka Allah terima taubat dia pada 10 Muharram. Dalam radio semua kata 10 Muharram diterima taubat Adam. Dia hina Nabi Adam seperti Syiah hina. Itu bukan membesarkan Muharram, itu meludah akidah Ahlussunnah. Apa Syiah kata tentang Nabi Allah Ayub yang sakit? Allah sakitkan dia kerana dia tolak imam 12. 10 Muharram dia bertaubat, dia terima balik kewujudan Sayyidina Ali. Nabi Ayub dah benci dengan Sayyidina Ali, kata dia. Allah bagi Nabi Ayub sakit, 10 Muharram dia bertaubat, maka Allah terima taubat dia pada 10 Muharram. Kita baca riwayat Nabi Ayub baik sakit 10 Muharram, riwayat ini patut dibuang dalam tong sampah. Meludah para anbiya. Ya, begitu kedudukan mazhab Syiah yang kotor ini. Tiba-tiba dia faham Ahmad Nijat lebih baik daripada PM kita. Sorry, my brother Muslim, I cannot accept that. Ya, betul, tak boleh terima. Awak ustaz tukang parti ke? Oh, no baby. Bukan tukang parti baby, tetapi akidah dipertahankan. You nak masuk parti apa, you punya hal. Tapi you jangan menuduh orang lain rosak akidah. You nya rosak akidah kalau hang tuduh orang lain yang rosak akidah. Walaupun macam-macam masalah dalam Malaysia, kita Ahlussunnah lebih baik daripada salihnya orang bid'ah dan fasik di dalam luar Ahlussunnah. Pasal itu tidak boleh. Kita nak baca doa awal tahun, akhir tahun, fikir 10 kali. Fikir 10 kali. Nak baca doa awal tahun, akhir tahun, fikir 10 kali. Saya sampai tahap pandangan saya agak keras. Saya menyatakan bid'ah yang sesat membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Tidak boleh dikongsikan lagi. Yang pertama, kenapa saya kata demikian? Yang pertama, carilah dalam senarai hadis-hadis Nabi sama ada sahih ataupun dhaif. Doa akhir tahun masuk tak mustajab doa?
tempat mustajab doa, tak masuk langsung. Tak masuk langsung. Habis tak ada kan? Imam duduk khutbah pertama, bangkit balik. Ada ulama sunnah kata mustajab doa, walaupun ulama sunnah lain tidak setuju. At least ada juga. Ada juga. Malam Jumaat baca Al-Kahfi, perbanyakkan selawat, pintu langit terbuka. Ada juga hadis sahih yang menyebut hari Jumaat pintu terbuka, pintu langit terbuka. Ada juga. Ya, ada. Malam Al-Qadar, ya, ada riwayat yang sahih mustajab doa. Orang musafir baca Riyadhus Salihin, ada 3 orang yang mustajab doa. Siapa dia? Doa mak bapak pada anak-anak, doa orang yang dizalimi, dan doa orang yang safar. Dalam Riyadhus Salihin bahkan Nabi guna perkataan la syakka alaihinna, tak perlu kamu syak, Allah akan terima doa mereka. Dalam hadis Imam Ahmad, 3 doa yang tak ditolak. Siapa dia? Pemerintah yang adil, orang yang berpuasa, dan orang yang dizalimi. Ada juga hadis. Ada juga hadis. Hujan lebat, ada juga riwayat itu, walaupun diperselisihkan. Kurang-kurang ada juga riwayat at least. Tetapi memperuntukkan satu doa di ujung tahun selepas solat asar, tidak termasuk waktu itu dalam senarai mustajab doa, dan tidak pernah ditemui perbuatan Rasulullah membaca doa itu di situ. Subhanallah. Umar yang dikaitkan dengan menyusun Muharram Sapak ni semua, Umar hanya dikaitkan dengan menyusun, bukan dengan membaca doa. Itu mungkin Umar lain, Umar Rajid ke, Umar mana ke, Umar lain, bukan Umar Al-Khattab. Habis, macam mana kita boleh yakin membaca doa pada ujung tahun itu mustajab dan sangat-sangat dituntut? Bagaimana kau boleh yakin sedangkan itu tidak datang daripada lidah Rasulullah? Bagaimana? Siapa yang bagi tahu pada engkau tentang mustajab doa, tempat paling baik berdoa? Yang tahu rahsia Allah itu hanya utusannya sahaja. Orang lain tak tahu. Saya tak tahu bila doa mustajab. Saya tahu doa mak bapak mustajab bila saya tahu, bila baca hadis Nabi yang bagi tahu. Maka saya kata musafir mustajab doa, saya bagi tahu. Pasal apa? Nabinya apa? Tetapi Nabi tak pernah ajak baca doa ujung tahun itu mustajab, baca doa awal tahun itu mustajab. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, ini bukan daripada sunnah Nabi yang sahih, ini daripada amalan syaitan. Wajib kita tidak buat benda itu. Sunnah ada 2 jenis. Satu sunnah fi'liyah, sunnah yang mesti dibuat. Satu sunnah tarkiyah yang wajib ditinggal. Ini sunnah tarkiyah, wajib ditinggal. Kenapa? Nabi tinggal. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi baca doa? Mana ada riwayat itu? Sampai di Madinah, orang Madinah, tala'al badru alaina. Nabi kata, diam. Baca doa. Satu Muharram, detik permulaan penghijrahan Nabi dan umat Islam. Satu Muharram itu. Itu satu Muharram. Kalau ikut Syiah, Nabi sampai Madinah 10 Muharram. Dia kira 10 lah. Kita pun sampai subhanallah satu Muharram baca doa. Nabi tidak baca doa. Apa Nabi buat? Nabi sampai dalam hadis Imam Tirmizi, hadis sahih daripada Abdullah bin Salam. Nabi sampai bila Nabi disambut di kota Madinah, apa Nabi kata? Nabi kata, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Subhanallah. Nabi kata, wahai manusia, sebarkanlah salam. Subhanallah. Nabi suruh sebarkan salam, itu sunnah, bukan say hello. Hello babe. Dah bro dia panggil. Macam bro dah kita dengar. Halo bro. Bukan bro ya akhi. Assalamualaikum ya akhi. Apa dia? Kau saudara aku saudara engkau. Panggillah akhi. Itu sunnah. Innamal mu'minuna ikhwatu. Sedang panggil dia akhi. Akhi kabir. Ni yang besar. Akhi saghir. Ini kecil sikit. Nampak dia balai rokok, akhi rokok. Balai rokok. Ya akhi. Sebarkan salam. Islam hidup dengan salam. Yang kedua Nabi kata apa? Wa at'imut ta'am. Yang ada makanan, berilah kepada yang tak ada makan. Ya. Bila ada duit kita buat kenuri sikit, buat kenuri. Nabi bukan suruh buat tahlil, baca doa, buat kenuri. Kecuali Nabi kata,
at'imu ta'am ma'a du'a ma'a tahlil. Kalau Nabi kaitkan bahasa tu tak apa. Buat kenduri, doa jangan lupa, tahlil jangan lupa. Buatlah doa dengan tahlil. Tapi Nabi kata hanya buat jamuan. Ya, open house sekali sekala. Panggil kawan main makan. Bila ada kelapangan. Kalau buat hari-hari berhabis. Bila kemampuan sekali sekala, 5 tahun sekali dekat pilihan raya, bagi nasi lemak sebungkus, ikan pelekat satu. Itu sunnah Rasulullah. Itu sunnah, bagi. Bagus. Yang ketiga Nabi kata apa? Wasallu bil-lail. Saudara, semayang malam. Wan nasu niyam. Bagi manusia semua tidur, kita bangkit semayang malam. Nabi kata, sallu bil-laili wan nasu niyam. Semayang malam bagi orang tidur. Orang hari ni punya qiyamul-lail, semayang panggil semua bangkit, sebab pun tak tidur. Bangkit ni apa nak menangis ramai-ramai. Apalah kita ni. Nabi ajak lagu lain. Kita suka buat lagu lain. Otak kita ni betul-betul MacGyver. Bagi sepanar dia kolongkang semua habis. Sallu bil-laili wan nasu niyam. Apa Nabi kata? Kelebihan dia, kau buat 3 perkara itu, sebarkan salam, bagi makan orang yang lapar, kau bagi makan orang susah, kau semayang malam masa orang tidur. Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk syurga dengan penuh keselamatan. Tak ada masuk-masuk tuan-tuan. Ni kita dah masuk Madinah ni. Ni tahun baru ni. Kubur. Kita baca doa awal tahun. Tidak ada. Bahkan Nabi tak kata pun itu tempatnya mustajab doa. Tak. Dulu bila orang buat, kita kata biar apilah, tu salah. Tapi sekarang ini, apabila itu diyakini sebagai ibadah yang besar, sampai kalau tinggal macam nak kiamat tahun itu, inilah bid'ah yang paling mungkar. Betul? Dia punya cara tu. Cuba tak buat. Dia tak buat ni, dia nak jadi dua je. Satu, dia nak jadi berkelahi. Situ kan? Tak baca doa kah? Tahun ni tak payah baca. Hang gila. Apa dia kata, tiap-tiap tahun orang duk baca, tahun ni tak baca. Anak jadi apa? Anak tsunami mai balik. Ini akidah apa ni? Dia telah mencipta akidah yang baru. Dan yang kedua, kalau tak baca, tak baca kata ni, tak baca. Duk pi karwa jadi lagu ni. Dua aja. Tak karwa apa yang terbom. Dua aja. Duk pi dua tempat ni apa pun tak mau. Lagi satu masa nanti mai aku tengok hang di semayang pun dah. Antar dah. Puak-puak ni jangan buat pasal. Dahlah kunut depa potong. Hang gila kunut depa potong. Antara tak baca kunut dengan tak semayang subuh, tak baca kunut dosa besar lagi. Tak semayang subuh, tenang saja Pak. Dia riuh orang tak baca kunut, dia balik rumah anak dia bangkit pun tak lagi pukul 9. Dia tak tendang pun anak dah. Dia boleh telefon Jabatan Agama nak tanya Ustaz, dia pun tak baca kunut. Saya bukan terkejut, tu kujut dia kata. Nah abang kata, besarlah benda tu, besar. Saya Allahu Akbar Ustaz, saya ni what is my position? Macam mana position ni? Semayang saya ni. Tak pernah Ustaz naik bulu rumah. Semua bulu ada, semua pakat naik habis Ustaz. Macam mana position saya ni? Ustaz tu pun jawab dengan gemuruh. Ustaz tu kata, mereka ni memang pelik sungguhlah. Mereka ni benda-benda sunat, mereka tak mau. Oh, saya pun tak tahu mereka nak jadi apa. Tapi dia balik rumah, anak dia hak 25 tahun, nikah dak lagi tu, duk tidur terkangkang terkoyak pakai seluar pendek, dia tak gerak pun sembahyang subuh. Dekat dia tu tak dosa. Kunut tak baca itu, oh dia kata tak boleh tolak ansur. Ini satu jenayah yang besar. Jenayah yang besar. Gila baca doa sembahyang tak baca doa kunut. Inilah kepala otak tak cukup vitamin D. Vitamin D tak cukup. Bila satu perkara itu dibuat dan diyakini kalau tak buat itu salah, maka itu hanya boleh diyakini apabila datang daripada riwayat yang sahih. Kita kena yakin tak sembahyang itu berdosa. Kenapa? Hadis menyebut demikian. Tapi bila tak baca doa akhir tahun, jadi perbahasan, jadi sindir menyindir. Apa ada dengan akhir tahun itu? Tidak ada apa. Bahkan bid'ah lagi. Bahkan bagi orang yang pernah duduk Pakistan, boleh Baghdad, boleh tengok yang duk baca akhir tahun dengan doa awal tahun ni siapa dia? Syiah Ismailiyah dan Rafidah.
Depa yang baca. Kerana depa harap mungkin di akhir tahun itu Al-Mahdi akan keluar. Kalau tak keluar di akhir tahun, dia akan muncul di awal tahun yang dua pintu itu dekat-dekat depa. Mereka berdoa lah dengan doa Al-Mahdi muntazar, Al-Mahdi muntazar, Al-Mahdi muntazar. Mahdi yang kami tunggu, Mahdi yang kami tunggu. Mungkin dia tak keluar lepas azan, maghrib sekejap dia keluar. Mereka mempertahankan dua keadaan yang besar itu. Main dekat kita pula baca. Kita pula baca. Sedangkan tidak ada daripada Nabi. Bahkan ini bid'ah yang akbar, bid'ah yang dalalah, seburuk-buruk amalan. Itulah saya katakan, kalau kita guna bahasa mungkin orang marah kita. Daripada nak pergi buat bid'ah yang besar, dengar lagu yang liket pun bagus lagi. Sampaikanlah salam cintaku, menyanyi kat bini kita. Kita menyanyi, dia menari, tutup pintu semua, tingkap-tingkap semua. Lagi bagus. Oh, menari lagi baik daripada baca doa. Ya, kalau tempat dan keadaan itu menyalahi sunnah Rasulullah. Lebih baik menari. Kita dengan bini kita dapat pahala je. Kita menari, kita menyanyi, dia menari, atau dia menyanyi, kita menyanyi gelek. Ada pahala tak ada pahala? Ya, ada pahala. Hadis Abi Zar, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Balik sekali lagi buat terus. Takut semangat tu terlupa. Buat terus. Itu sunnah. Daripada kita pergi buat benda-benda bid'ah ini, maka jangan begitu. Kenapa? Kerana agama kita itu adalah tauhid kepada Allah. Pertahankanlah tauhid kepada Allah. Akhirnya soalan kita yang kelima yang kita akan baca pada minggu yang akan datang. Kita cuba main awal sikit. Itu soalan yang kelima. Jika ditanya kepadamu, siapakah nabimu? Ini soalan yang sangat menarik. Siapa Nabi kamu? Nabi yang kau kena ikut sembahyang dia, puasa dia, zakat dia. Siapa Nabimu? Maka kita kena jawab, Nabi kita Muhammad. Bukan ustaz, bukan mufti, bukan qadi, bukan syekh, bukan maulana, bukan habib, tetapi Muhammad. Kalau Habib buat amalan bercanggah dengan Muhammad, kau tinggal Habib, kau ikut Muhammad. Apabila Habib buat amalan bercanggah dengan Muhammad, kau tinggal Muhammad, kau ikut Habib. Nabimu Habib, bukan Muhammad. Nabimu Habib, Nabimu Maulana, Nabimu Syekh, Nabimu Ustaz, Nabimu Baba. Ada orang dengar cakap Baba lebih daripada hadis Nabi. Maka bukan itu. Bila ditanya padamu, siapa Nabimu? Maka kau jawablah, Nabi kita Muhammad. Apa maksud dia? Apa dalil dia? Kita akan tengok kemudian. Jadi kesimpulan malam ini, pertahankanlah Islam itu agama kita. Islam yang mana? Islam yang tunjang dia adalah tauhid kepada Allah. Bukan Islam yang tunjang dia politik, bukan Islam yang tunjang dia ekonomi, bukan Islam yang tunjang dia benda-benda lain. Islam yang tiang belakang dia adalah tauhid kepada Allah. Itulah Islam kita. Bercanggah dengan tauhid, kita tinggalkan walaupun di mana kita berada sekalipun. Maka tauhid tidak boleh dibuat lawak-lawak. Tauhid satu benda yang wajib dipertahankan. Itulah pelajaran kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tidak ada. Mudah-mudahan dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Minta maaf saya main lambat. Saya tak boleh nak elok dah tadi. Duduk tengah-tengah jalan tak boleh nak kona atau mana dah. Ikutlah arus perdana. Dia main sini, main sinilah. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.